Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 15. Surat 15, baris yang ketiga daripada atas. Surat 15, baris ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan disyaratkan bagi lafaz bang dan qamah itu 5 perkara, 5 syarat. Dan disyaratkan bagi lafaz ban dan qamah itu 5 perkara, 5 syarat. Mana pertama daripada 5 syarat, tertib antara sekalian kalimah kedua ban dan qamah. Dan kedua daripada 5 syarat berturut-turut antara sekalian kalimah bang dan qamah. Ini syarat bagi lafaz azan dan iqamah. Yang terdahulu pembicaraan berkaitan dengan syarat orang yang azan dan orang yang iqamah. Itu syarat orang. Muazzin syaratnya berapa? Mukim orang yang iqamah syaratnya berapa? Selesai waktunya, ia nak masuk pula kepada syarat bagi lafaz azan dan lafaz iqamah. Syarat bagi lafaz azan dan lafaz iqamah. Jadi hak lepas tu syarat muazzin, syarat mukim, dia ada 2 pula. Kalau muazzin, mukim, orang yang azan iqamah untuk sendiri, hanya ada 3 syarat. Muazzin, mukim yang dilantik oleh imam, oleh raja, dia ada 6 syarat. Tu mana ni? Jadi untuk azan iqamah sendiri ada 3 syarat. Kemudian yang dilantik oleh imam, oleh raja, dia ada 6 syarat. Di antara syaratnya adalah orang yang kepercayaan, orang yang amanah, orang yang bukan orang yang fasik, yang sah dilantik sebagai muazzin. Bukan orang fasik, orang yang amanah, orang yang berjuruh, orang yang tidak melakukan dosa-dosa yang besar dan tidak mengekali dosa-dosa yang kecil. Barulah sah dilantik sebagai muazzin, sebagai tukang bang, tukang qamah. Bukan hanya pergi temu duga, bang, oh sedap, lulu. Gitu je. Dia kata je, sedap bunyi, okey, lulu. Lepas tu kadang-kadang pergi pejabat, pagi-pagi buta bunyi orang bang, Zuhur lambat lagi. Zuhur lambat lagi. Tiba-tiba bunyi orang bang. Kena-kena apa? Temu duga. Temu duga. Duduk bang. Ada ni. Dia hanya di situ saja untuk melantik muazzin. Bang dia sedap kedau.
Betul ke tak lafaz azan dan iqamah? Itu je. Dia kena pastikan, tanya juga sikit sebanyak berkaitan dengan hukum agama. Kadang-kadang muazzin, mukim, tukang bang, tukang qomat ni bukan hukum agama yang lain. Berkaitan dengan syarat azan dan iqamah pun tak mengaji kadang-kadang. Hak kerjaan dia dah tu, kerjaan dia dah. Jadi dia dilantik menjadi muazzin kan? Maknanya apakah syarat muazzin? Apakah syarat lafaz azan iqamah tu? Kemudian apakah yang disunatkan ketika kita azan dan iqamah? Tak cara pun, tak mengaji pun. Ada ni. Ni kadang-kadang muazzin ni sebelum debang tu macam-macam duk bunyi baca. Dia bunyi tak di speaker. Bismillah lah, apalah. Tak sunat belaka tu. Ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak disunatkan. Tidak disunatkan. Tak sebut lah. Tak tanya boleh ke tak boleh. Tidak disunatkan. Terahing tu, dia terahing nak terahing pun senyap-senyap lah. Terahing ni munajat kan. Ya arhamar rahimin arhamna, ya arhamar rahimin arhamna. Tapi jangan duk ganggu orang tidur. Ganggu tidur kekong kepala. Kalau nak ganggu tidur sebangun awal, terahing lah rumah dia tu. Pasang speaker dalam rumah dia, biar bangun habis hendak cucu dia. Ya. Kita je patut orang lain. Orang budak-budak, orang uzur, orang apa? Gana-gana. Tak sekarang, yang kita tak apa nak bangun awal. Yang orang lain, hak tepi-tepi masjid ada dengan budak-budak. Nak gerak juga budak-budak. Ada dengan orang-orang uzur. Nak gerak juga orang uzur. Kedai asyik jadi kalau terahing pagi-pagi, suara tu akan pergi rumah orang tertentu je. Rumah-rumah budak-budak je tak pergi. Rumah-rumah orang uzur je tak pergi suara tu. Apa tu? Ganggu tidur apa hukum? Ganggu tidur apa hukum? Apa ni? Ganggu baca comel tak comel satu hal. Ganggu tidur apa hukum? Haram. Haram. Walaupun dengan membaca Al-Quran sekalipun. Jangan hak orang. Jangan ganggu. Jangan. Mana? Tak semayang apa? Dia tak ada bang ke? Dia bang tu gerak orang tidur. Dah bang tu sunnahnya. Tak ada sunnah tu Nabi dah suruh buat gitu. Bang je lah. Hak sunnahnya azan yang pertama. Azan hak pertama tu sunnah. Azan yang pertama setengah jam ke sejam ke sebelum masuk waktu subuh. Ataupun kena bezakan pula dengan azan subuh. Atau adalah tu sunnah. Dah. Hak sunnah tak ada. Hak tak sunnah kita buat. Pandailah. Lepas tu kita buat apa tu? Ganggu orang tidur. Kemudian pula kita baca terahing dalam masjid. Speaker dalam bunyi ke tak? Bunyi. Kalau ada orang sembahyang dalam tu mana? Terganggu tak orang sembahyang? Apa hukum ganggu orang sembahyang? Apa hukum ganggu orang sembahyang? Banyak perkara tu. Lah, itu bang kita tak belajar. Dah senyap sudahlah. Orang nak main sunat, orang nak bermunajat, orang nak tafakur. Orang tak ambil bising-bising. Kadang-kadang orang masjid awal-awal. Kadang-kadang api tak pasang. Dia dah buka api, dia senyap dalam tepi tu. Bukan, dia tak ambil. Dia nak apa? Konsentrate apa? Konsentrate apa? Dia nak fokus. Ada ni. Dia dah buka api, dia senyap.
Kita mari buka api, kita pun pasang speaker kuat. Macam mana dia? Terganggu tak semayang dia apa semua? Nak kira mana tu? Orang ni kadang-kadang kita kata kepada tepi-tepi masjid. Orang pergi masjid tu baloh masjid. Orang masjid jahil. Dia dibaloh dengan masjid. Dia bukan baloh masjid. Baloh dengan hak duduk handle masjid, hak jahil. Ada ni. Kita kena jaga hak orang. Kita yang ganggu orang. Sebab apa yang nak bangun awal? Macam sebut dah sebelum ni kan. Dia nak bang subuh ni, nak komat cepat, dia ada kerja. Tu je nyakit dia sebenarnya. Tu nyakit dia. Kalau dia dok baca tauhid awal, jadi kalau dia bang subuh tu orang baru bangun, jadi lambat boleh komat. Dia ada kerja, dia kata. Dia ada kerja, dia nak babik orang mau apa? Tak usah dia muazzin kalau kita tak ada kelapangan masa. Baik nak komat cepat. Dia nak komat cepat sebab apa? Dia nak keluar dari masjid cepat. Dia ada kerja, dia kata. Ada ni. Sepatutnya beri masa 20 minit ke? Beri masa 20 minit. Ni kadang 10 minit je. Yelah, betul kadang 10 minit. Dia subuh tak cukup 10 minit. Zuhur asar bolehlah 10 minit. Subuh tak boleh 10 minit. Sebab orang baru bangun. Dok, saya baca terus nyawa nak suruh bangun. Tu pasal dia ni. Sebab dia tak mahu tunggu lama. Betul. Terus ni tak ada. Sunnahnya azan yang pertama. Sebelum daripada azan yang kedua masuk waktu subuh. Tu sunnah Nabi SAW. Terus ni tak ada. Orang dulu terakhir dengan suara mulut je. Orang tua-tua kita dulu terakhir dengan suara mulut. Tak ada orang ganggu siapa-siapa pun. Bayangkan speaker ni, kalau rumah kita tepi masjid, speaker tu hadap ke bilik kita, terakak tak? Atas rumah tu terakak, degan atas rumah tu terakak. Jangan jenis hok ni hok molek campur dengan dia punya dalam ni hok molek. Suara jangan. Khabar. Tahu tak khabar? Khabar kejut. Khabar mana? Tak faham khabar? Tak faham? Khabar. Khabar ni mana kejut. Memang kejut budak. Ada ni. Dia sebelum subuh ni waktu hening, waktu tenang, waktu orang nak duduk straight. Waktu tu awak tambah bunyi apa-apa waktu tu. Dah masuk siang, dia sudah jadi waktu bising. Bila tahu waktu hening sebelum subuh, itu waktu hening. Ada ni. Situlah nak bermunajat, di situlah nak berdoa. Di waktu hening tu, di situlah nak tafakur, di waktu hening. Tiba waktu hening tu dia dia bising. Satu kampung bising. Ada ni. Ni tak ada pengajian belaka ni. Dia pakai tu orang. Dah orang buat gitu. Dia pakai orang buat gitu. Ada ni. Sebab tadi tu lah. Makna kita jadi muazzin. Bukan kata hukum hakam yang lain. Hukum hakam muazzin tu pun. Sebelum azan disunatkan baca apa? Baca bismillah. Tak sunat. Tak. Teruskan kepada azan. Ada ni. Terus kepada azan. Selawat pun tidak disunatkan sebelum belum azan. Yang ada selawat ada sebelum iqamah. Sebelum iqamah disunatkan selawat sekali. Barulah tu bila tu iqamah. Sebelum azan tak ada selawat. Tapi sebelum iqamah tak ada pula selawatnya. Balik. Walaupun ada pandangan Syekh Al-Bakri mengatakan bahawa sebelum azan, sebelum iqamah sunat selawatlah kedua-dua. Tapi pandangan muktamadnya sebelum azan tidak disunatkan baca apa-apa.
Walaupun ada pandangan mengatakan sebelum azan disunatkan selawat sekali. Kalau disunatkan selawat adalah sebelum iqamah. Ada ni. Habis je azan, habis je iqamah, sama ada Bilal, sama ada muazzin, sama ada mukim, sama ada yang mendengar, tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Ni. Ni nanti kita akan bicara bab tu. Tak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Muazzin la ilaha illallah. Mukim orang iqamah diakhiri dengan la ilaha illallah. Tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah dengan perlahan. Tidak disunatkan. Yang disunatkan sebelum kita berdoa adalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sunat. Biasa dengar dalam di Aikim tu. Di Aikim selepas selesai azan, sebelum baca doa azan, doa lepas azan dia buat apa? Perasan tak? Dia selawat. Tu disunatkan. Sunat selawat. Barulah kita baca doa Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah tu. Tu hak disunatkan selawat. Tidak disunatkan tambah Muhammad Rasulullah. Tapi biasa dengar di speaker tu bila la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tambah. Tidak disunatkan. Yang sunat di situ selawat. Ni belajar tu bab azan. Tak belajar panggil tu. Makna kerjaan dia sebagai muazzin pun tak belajar. Lepas tu bab hukum hakam yang lain. Dan nak dipanggil orang amanah macam mana, orang kepercayaan macam mana, orang yang bukan orang fasik macam mana. Kalau ilmu fardhu ain pun tak belajar. Tak belajar ilmu fardhu itu orang fasik. Bukan orang kepercayaan, bukan orang amanah. Macam buku lepas lah. Bukan muazzin saja tu, imam pun akhir zaman. Di tempat kita gitulah. Nak tupang-tupang payah. Kalau tak ngaji senang. Tak ngaji ni pakai sedak je bunyi, tupang je lah. Kalau dalam belajar-belajar ni berasa macam tak berapa ni, tak berapa palu, tak berapa nak. Dah kita semayang ni tiang agama. Imam ni tukang jamin imam ni. Besar peranan imam ni. Lepas tu nak cari imam yang faqih, imam yang qari, imam yang soleh. Nak belaka tu ada dia punya keutamaan dia. Imam yang tua nak banding dengan orang muda. Sebab orang tua ni dia lebih apa ni, lebih dia dalam dia lebih tenang orang tua ni. Faham tak ni? Dipilih pula orang yang ada isteri, bukan hak tak ada isteri. Orang tua ayah haji tu imam tapi bini mati dah. Dah afdal dah jadinya. Sebab dia gelabuk dah, dia gelabuk, jiwa dia gelabuk, makan pakar dia gelabuk. Nak mayang ke mana gitu contoh. Makna dia ada nak susun keutamaan. Tapi kalau tak ada, okey je. Apa dah ni? Bukan kata bila tu imam, isteri meninggal, digantung tugas selagi tak jemput isteri baru. Bukan. Jangan salah faham gitu. Tu imam mati bini, tugas digantung sementara. Lepas tu bila nak sama mula, cari bini dulu. Tak gitu. Tak, dia panggil keutamaan. Tapi yang nombor satu, keutamaan adalah faqih. Orang yang mengetahui berkaitan hukum hakam sembahyang. Bukan hanya membaca saja sedap, bukan. Faham tak ni? Hak besar laginya nak pastikan akidah tu akidah yang sebenar, yang menjadi imam. Ting tu. Tapi hak ni kita tak boleh nak usuh ni. Kita tak boleh nak pergi test tu imam. Tu imam, saya nak test tu imam. Akidah tu imam macam mana. Itu bukan tugas kita. Tugas siapa nak memastikan imam ni berakidah yang sebenar? Tugas orang yang melantik. Tugas orang yang melantik memastikan imam ni akidah dia comel, hukum hakam fiqh dia pandai. Faham tak ni? Itu tugas orang yang melantik imam, raja kerajaan. Dia kena buat sentiasa buat kelah untuk memastikan bukan kelah gitu je.
Kelah kena pastikan, kena buat ujian macam mana Imam Bilal kita ni, akidahnya macam mana, hukum hakam semayang bangnya macam mana. Oh, kena tu kena betul-betul tu. Dok dibawa satu kampung. Jadi duk ikut belakang ni satu kampung sembahyang ni tiang agama. Tu bagi orang yang diberi tanggungjawab tu besarlah, besar. Tidak menunaikan tanggungjawab, besarlah tanggungan di hari akhirah. Tapi kalau dapat menunaikan tanggungjawab dengan sempurna, besarlah pahala di hari akhirah. Sebab apa? Bila dia dapat susung jadi imam-imam ni, imam-imam yang berkelayakan sungguh, jadi sempurna semayang ahli kampung, sempurna semayang ahli negeri, dia boleh pahala sepenuhnya hak tukang tu. Hak tukang menunaikan tanggungjawab. Hak tukang menunaikan tanggungjawab tu kan, dia pastikan yang dilantik begian. Maka sempurna semayang satu negeri ni, dia boleh pahala belaka tu. Hak tukang menunaikan tanggungjawab. Tapi kalau tak kena menunaikan tanggungjawab, beban di hari akhirah. Atas dia belaka. Kalau macam kita ni, macam kita senang lah. Senang sebab apa? Sebab kita tak tanggungjawab. Tapi untung tak ada. Tapi rugi tak ada. Betul lah. Rugi tak ada. Jenis nak tenang tu. Apa? Jenis hak biasa tu. Macam ni lah, macam orang kerja kerjaan kan. Dia kerja je. Suasana macam mana pun dia sama je. Mana dak serabut. Tapi daklah kaya raya. Tapi kalau orang menega, barulah kaya raya. Tapi kalau masa tu merudung, dengan dia merudung. Tapi kalau naik, kaya raya dia. Tapi kalau kerja-kerjaan ni, dia sama je, cukup makan gitu. Senang gitu. Tapi senang gitu pun tak kaya pada ni. Sama juga tadi, kita tak tanggungjawab ni biasa je, kita jaga diri, jaga keluarga. Kita tak tanggungjawab. Orang ada tanggungjawab, berat tanggungjawab. Tapi kalau dia dapat tunaikan, kaya raya di hari akhirat. Kaya raya di hari akhirat. Bayangkan satu kampung, satu daerah, satu negeri disusung ni, sempurna sembahyang, Imam Bilal yang berakidah. Banyak mana dia boleh pahala di hari akhirat? Tak kaya raya? Kita kadang-kadang ni kak, dia kadang biasa ni, kalau kena gapa-gapa, ngikih orang panggil. Mana kalau kena gapa-gapa ni kena apa-apa kan, dak ngikih orang panggil. Ngikih. Sama juga kita, tak ada gapa-gapa ni, tapi tak ada kepala besar. Sampai pada masyarakat ada kih banyak kita, kih ngupak banyak, kih tu banyak kan, dak ngikih kita. Ada dak ngikih. Ngikih lah. Sebab dak besar, dak kaya raya. Benda hak dak sikit, mana benda hak biasa tu. Kalau tak ada kih apa-apa, tak ada kena musibah apa-apa, elok. Kalau kena apa-apa, yelah cukup makan tu. Kalau tak ada kena musibah apa-apa, kalau kena musibah apa-apa, tak kena susah tu. Sama lah ni. Kalau kita biasa, kalau kita tak ada musibah apa, dosa anak adang kita jaga, kita pelihara, tak ada apa-apa lah daripada masyarakat. Kita tak ngikih lah kitanya. Ada ni. Yelah, besar tanggungjawab, besar pahala kalau betul-betul menunaikan tanggungjawab, dan besarlah beban kalau tidak menunaikan tanggungjawab. Ni sini. Depan tak ni? Imam ke Bilal ke, memang sekarang ni dia ada buat khusus-khusus, tapi secara berkala gitu je lah. Kita kena fokus sungguh-sungguh. Kena fokus sungguh-sungguh. Asas-asas fardu ain dulu. Maknanya kalau boleh kita buat ujian nak dapat, nak tengok setara mana pemahaman imam kita berakidah contohnya. Asas-asas je. Dia fardu ain asas-asas ni tak banyak. Tak banyak mana, tapi kita nak biar betul-betul. Biar betul-betul, mana kita periksa uji tu, betul-betul kan ni, solid. Hak ni kena beri penekanan lagi hak ni.
Hak ni berat sangat ni. Hak ni kena tangguh dululah pelantikan. Kena gitu lah. Ada ni. Ni setakat Bilal ni pun orang kepercayaan, orang yang amanah, bukan orang fasik. Sama telah imam pula. Orang yang mengekali jahil fardu ain itu orang fasik. Bukan orang kepercayaan. Ada ni. Yelah, duduk di masjid ni orang tua-tua, nak semayang, nak berjemaah. Ada ni. Tapi itu bukan tanggungjawab kita. Nak pergi tanya tu imam bab pegangan, bukan tanggungjawab kita tu. Tapi cuma kadang-kadang tak selesa. Sebab apabila bab semayang hak paling mudah, hak dia biasanya bab semayang lah orang jaga sebab nampak. Kalau bab semayang pun tak berapa comel hai'ah. Hai'ah tak apa comel, mana tak berapa belajar bab fiqh, jadi hati kita jadi tak kenang. Faham tak ni? Kalau dulu kita tak belajar tak apa. Masa kita tak belajar tak apa, akan sedap dengar je. Lepas kita belajar ni, macam sebut minggu lepas lah, berdeheng contohnya. Kita dulu tak tahu berdeheng tu batal. Dapat belajar baru tahu, tu imam kita daripada takbir sampai ke salam berdeheng, contoh. Maka kita akan rasa tak selesa lah, walaupun pandangan da'i mengatakan berdeheng tu tak batal. Walaupun mazhab Malik kata berdeheng tu tak batal, kita bolehlah terbang turut kat belakang tanpa niat mufarakah. Tapi hati kita selesa lagi seumpama tu. Tak selesa dah lah. Tak selesa dah. Ada ni. Dia banyak buat program-program gitulah, program kesedaran, program ni kita tahulah. Dia program betul benar, tekan asas-asas tu. Tekan asas-asas. Jadi di antara syarat muazzin yang nak dilantik oleh imam adalah orang kepercayaan, orang amanah, bukan orang yang fasik. Itu syarat bagi diri muazzin, diri mukim, diri orang yang azan dan orang yang iqamah. Hal ni nak pergi pada syarat azan dan iqamah. Dan disyaratkan bagi lafaz bang dan qamah itu 5 perkara. Pertamanya tertib antara sekalian kalimah keduanya. Keduanya mana? Kedua bang dan qamah. Kedua daripada 5 syarat berturut-turut antara sekalian kalimahnya. Tertib. Syarat yang kedua mualat. Syarat yang pertama tertib, syarat yang kedua mualat. Dia tertib dengan mualat ni, dia ada semua dua ni. Tertib lepas tu mualat. Tertib lepas tu mualat. Ada ni. Tertib mana? Berlatu mana? Ni tertib mengikut aturan dia satu. Mualat ni sambung-sambung. Dia kata sambung menyambung mualat. Mualat ni kita faham dah mualat. Faham lalu dah kita mualat. Kita faham dah mualat ni. Kita selesai kita makan nasi habis dalam pinggang kita, nak tambah nasi nambah tak ada. Kita berhenti sekejap, nasi baru sapa. Tambah putu mualat. Betul mualak. Tambah dah. Putus mualak tau. Mana putus dah. Tak nak asal lagi pun putus dah mualak. Tak ada benar. Pada mualak ni betul. Sambung menyambung. Berturut-turut. Dia tertib ni bersusun. Bertertib ni bersusun. Jadi lafaz azan, lafaz iqamah yang kita maklum tu ada syaratnya bersusun. Kalau contohnya dia terlangkah selepas daripada asyhadu anna, contohnya dia panggil apa ni, dia terlangkah, maka dia kena ulang hayya 'alas solah, lepas tu dia kena sebut balik hayya 'alal falah tu. Sebab tadi tu dia mana, dia terlangkah, dia macam dia salah, dia terlangkah. Jadi dia kena undur balik kepada hayya 'alas solah, hayya 'alal falah kata 2 kali dah saning tu. Tak jadi tu, tak jadi. Sebab apa? Sebab tak ikut tertib.
Tak ikut tertib. Dia kena kata semula hayya 'alal falah tu. Tapi kalau bab tertib ni kita mudah faham je lah. Bab tertib ni. Satu laginya hak mualat. Satu laginya mualat. Mualat ni tidak cerah di antara kalimah-kalimah azan dan kalimah-kalimah iqamah. Tetapi masalah mualat ni, dia kita sebut mualat, banyak-banyak ni mualat ni. Mualat ketika membaca Fatihah, mualat tu. Mualat ketika membaca tasyahud. Mualat ketika berwuduk. Mualat ketika mandi wajib. Banyak mualat. Mualat ketika sembahyang jamak. Mualat antara selesai imam baca khutbah Jumaat dengan imam takbir sembahyang Jumaat. Tu. Mualat lah kata. Pada ni. Banyak mualat situ. Pada. Tapi mualat tu tak sama. Putus mualat pun tak sama. Dia mualat ketika azan dan iqamah ni, kalau dia berhenti sekejap, dia tengok mesej telefon masuk contohnya, ataupun dia cakap sekejap, orang tanya dia pun jawab. Ni dia tengah azan, lepas tu orang duduk cari barang ni, dia pun tutup sekejap, mau cari apa sebenarnya. Misalnya dia cakap sepatah dua tu, tak putus mualat tapi makruh. Tapi dah putus mualat. Ada ni. Jadi dia tutup speaker tu, dengar dia orang kan. Kan dia tanya, macam apa misalnya. Jawab apa bosan. Susrah mereka. Susrah tau. Susrah duduk cari barang ni. Bosan tanya, cari benda sebenarnya. Mau cakap putus mualat dah. Cakap sikit tak putus mualat. Cakap tak putus mualat. Faham tak ni? Jadi mualat-mualat ni dia tak sama tu. Tapi tadilah dia tertib batu mualat. Tertib batu mualat. Kita baca Fatihah, kita baca tasyahud, ada tertib ada mualat. Kita berwuduk, ada tertib ada mualat. Kita sembahyang jamak, ada tertib ada mualat. Dua lah kita. Sembahyang jamak, takdim ke takhir ke, ada satu tertib, ada satu mualat. Dia ada dua lah kita. Ada ni. Dia kalau tertib Fatihah, kita maklumlah tertib Fatihah ni Ikut ayat-ayat dia lah. Mualat Fatihah tu, bercakap tak ada dalam semayang. Tetapi kalau kita selit tengah tu dengan bukan zikir yang berkait dengan sembahyang, walaupun zikir tu disunatkan. Mana zikir yang disunatkan yang tidak berkait dengan sembahyang, kita bersing. Dalam semayang sekalipun kita sunat Alhamdulillah. Sunat tu ada ni. Tapi nak tanyalah, zikir Alhamdulillah selepas bersing tu berkait dengan semayang ke tak? Tak ada kaitan dengan semayang. Dalam semayang ke luar semayang ke, kamu bersing sunat Alhamdulillah. Dipanggil zikir yang tidak berkait dengan sembahyang. Tiba-tiba sedang-sedang dia baca Fatihah, dia pun bersing Alhamdulillah. Dia senggang. Dia selit tengah tu. Fatihah tak habis lagi ni. Dia selit tengah tu dengan Alhamdulillah. Zikir. Tapi zikir tu berkait dengan sembahyang ke tak? Tidak. Putus mualat. Dia kena ulang balik Fatihah. Pada ni. Saat ni kita bang saat ni, cakap pun dah putus lagi mualat. Itu tidak sama. Cakap sikit dah putus mualat, diam sekejap dah putus mualat. Ketika baca Fatihah, tengah-tengah baca Fatihah, bunyi gapa-gapa dapur. Kita pun perhati dengar maghrib ni dapur dah tutup pintu. Sekarang ni jangan buat macam zaman itu. Orang zaman itu maghrib tutup pintu, tengah malam baru kunci pintu. Orang zaman dulu. Orang zaman ni tutup kunci selalu maghrib tu dia orang naiknya. Sebab orang masa tu tak cara mana. Kono sekali semayang surah, bunyilah orang tepi maghrib, orang curi naik, jemur dia tepi. Larilah kawan tu, okey lah. Tapi dia naik time maghrib. Sebab apa? Sebab orang masa tu tak orang tak cara. Tapi kalau malam-malam orang senyap dah, bunyi serih-serih, benda bunyi kaki orang. Ada ni.
Masa maghrib ni orang kelang kabut ni. Gelap dengan cerah ni. Nak kata gelap sangat dah. Nak kata cerah sangat dah. Hati ke ni? Ni kalau dia ingat ke makcik tu pergi surah. Abang makcik tu pergi surah sama. Ada pergi gitu. Jerembung. Tepik kawan tu pun lari. Muncul kawan tu lari. Kalau kawan tu dia pisah ada apa? Dah kesakit pula. Jadi kita dah main surah. Dah main surah. Orang dulu dia maghrib tutup pintu nak tidur pada kunci. Jadi kita dak kunci pintu. Lepas tu bunyi serai-serai dapur. Kita berhenti sekejap baca Fatihah. Bunyilah kucing kena-kena misalnya. Kita berhenti baca, putus mualaf Fatihah. Kita kena mula balik Fatihah. Kita hanya boleh berhenti qada bernafas je. Qada bernafas. Pandai ni. Tapi qada bernafas ni tak sama. Orang tua mungkin qada dia tu kena lama sikit. Kalau orang muda ni qada bernafas dia tu cepat sikit. Kalau orang tua pula ada capung sakit penyakit lelah, maka qada bernafas tu lagi lama tak putus mualaf. Nah. Jadi lelah tengah tu dia ni tak putus mualaf. Ada ni. Kata pun kita kata orang tu jadi batuk tak putus mualaf. Dah putus mualaf, sambung je lah dah putus mualaf. Dah ni batuk ni dekat setengah minit ni. Macam dah putus mualaf, bukan kita berhenti dengan sengaja. Kita batuk, kita apa ni macam tadi lah. Kita lelah. Tiba-tiba mari lelah. Jadi duduk bernafas. Putus dah mualaf. Dah. Sebab dia mengapa? Dia panggil qada bernafas. Tapi qada bernafas, orang muda qada dia, orang tua qada dia, orang uzur qada dia. Tapi qada bernafas. Qada bernafas. Bukan kata nak berhenti senyap sekejap. Tu dah dia tu putus mualaf. Ni masa azan dan iqamah, dia berhenti sekejap tengok telefon macam tu, bahkan dia bercakap pula tak ada kena-mena tu pun tak putus mualaf jikalau sedikit. Ada ni. Fatihah lain. Palah zikir dengan alhamdulillah putus mualaf. Ada ni. Walah berhenti je sekejap nak perhati dengar apa benda ada dapur, putus mualaf. Hak tak putus mualafnya kalau zikir itu berkait dengan semayang. Kita sedang membaca Fatihah. Tiba-tiba imam baca surah cerita hak nikmat-nikmat. Kita pun mohon kepada Allah supaya kita dapat nikmat tu. Tak putus mualaf. Ataupun tu imam, ni biasa berlaku ni. Kalau tarawih biasa berlaku. Tarawih kat kampung lah. Tarawih kat kampung ni, dia rakaat kedua tarawih tu dia baca qul huwallah je. Faham ni? Jadi kita ni imam baca Fatihah separuh, kita kena baca Fatihah dah. Tak boleh nak tunggu tu imam waladhdallin kita nak baca Fatihah. Dan dia baca qul huwallah je. Faham ni? Jadi tu imam baca Fatihah separuh, kita bismillah dah, mula dah. Faham ni? Jadi kita baca Fatihah 2-3 ayat, tu imam sampai ke waladhdallin, tu imam pun amin. Kita sunat berhenti sejak Fatihah, kita pun amin. Itu zikir yang berkait dengan semayang. Itu berkait dengan semayang. Alhamdulillah lepas bersing tadi. Tak ada kena dengan semayang tu, kena bersing. Luar semayang ke dalam semayang ke, sunat alhamdulillah. Ni berkait dengan semayang, berkait dengan Fatihah. Berkait dengan semayang ni sehingga kan kita sedang membaca Fatihah belum selesai, subuh pagi Jumaat imam baca sejadah sampai dari tempat ayat sejadah. Mana kita ni sempat orang tambah dengan imam pun kita lambat masuk semayang ni. Mana kita masuk tu imam sedang membaca surah sejadah dah. Kalau kita masuk daripada awal tak ada masalah, ada benda lah situnya. Sekarang ni kita masuk tu imam sedang di tengah surah sejadah. Kita pun takbir, kita pun baca doa iftitah sikit sebab tak ada masalah. Baca doa iftitah pun sebab lambat lagi nak rokok. Kita pun baca Fatihah. Sedang baca Fatihah, imam sampai di tempat sujud sejadah, imam pun sujud. Kita wajib kena sujud. Dan naik kembali, putus doa malak. Tak putus sebab itu berkait dengan semayang. Sambung je Fatihah kita, tak putus malak tu. Ada ni. Jadi tu hak mualaf Fatihah. Kalau kita pergi pada tasyahud pula, tasyahud tertib sunat je tasyahud, mualaf hak wajib. Tasyahud akhir
tertib sunat. Ada ni. Duduk tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. At-tahiyyatul mubarakah. Orang sebelah takut dah. Takutlah ni, dak apa sara ni. Faham tak apa sara? Ha? Faham tak apa sara? Faham. Aku dak faham kan, tak apa sara. Apa kata dak sara pun ke? Orang kata tak apa sara. Orang Kelantan kata tak apa sara tau. Mana? Kurang gereng pun. Kurang. Tak apa sara. Dah, apa benda baca tahiyat gitu balik belah. Kadang-kadang kita semayang ni kalau ada orang pelik-pelik sebelah, kita pun semayang pun jadi tak berapa tu lah, takut dia ngamuk. Ya, dah dia obat mungkin tak makan ke mana, dia buat ngamuk kita ni. Makan free lah kitanya. Dia ada surat. Polis pun angkat tabik surat dia dengan main. Dia ada surat dia, ada kad dia. Dah, apa benda baca tahiyat balik belah. Kita tak tahu pun sebenarnya baca tahiyat ikut tertib tu sunat, bukan wajib. Ia tak sama dengan tertib baca Fatihah. Fatihah tu Quran. Tertib tu wajib. Muallak tu wajib lah. Tasyahud akhir tertib sunat. Muallak tu wajib. Ada ni. Kalau kita tertib ketika ambil semayang, mana apa muallak ketika ambil semayang, tertib tu rukun lah muallak. Maknanya lepas kita basuh satu-satu anggota tu, jangan senggang lama sangat sampai kering no. Anggota sebelum putus muallak. Mana nak jadi kering tu seminit kot dah. Dia kering ni cuaca yang pertengahan, bukan tengah panas. Bukan ambil semayang tengah padang. Ambil semayang tengah padang sekejap lah kering. Bukan ambil semayang dalam aircon. Ambil semayang dalam aircon lambat lah kering. Ini suasana yang biasa. Kemudian tubuh kita tubuh yang biasa. Bukan kita tengah demam. Kalau kita masa demam, tubuh kita panas sekejap lah keringnya. Kalau kita jenis tubuh sejuk, dapat sihat ni, lambatlah keringnya. Nak sederhana, lama mana kering? Seminit tubuh. Apa putus muallak? Tak ada pahala sunat. Kalau buat sekejap je cerah tu, masih lagi tak kering, tu tak putus muallak. Ketika kita ambil semayang. Muallak antara ketika semayang jamak. Muallak ketika semayang jamak. Kalau jamak takdim lah, jamak takhir, muallak sunat je. Jamak takdim, muallak wajib. Tertib pun wajib, muallak pun wajib kalau jamak takdim. Jamak takhir, tertib pun sunat, muallak pun sunat. Jamak takdim mesti semayang zuhur dulu. Mana boleh semayang zuhur dulu, tu tertib. Kalau jamak takhir, kita sunat je semayang zuhur dulu. Kita semayang jamak takhir pukul 5 petang waktu asar. Kita sunat semayang zuhur dulu. Memang waktu tu asar punya. Tapi antara zuhur dengan asar mana dulu semayang? Zuhur dulu, buat zuhur lah dulunya. Walaupun pukul 5 tu waktu asar, sunat. Jangan duk tanya apa kenapa. Sunat. Dah. Tapi ada orang dia banyak buat asar dulu. Sebab dia berasa asar lah dulu, sebab dia waktu dia. Betul, asar waktu dia. Tapi zuhur dengan asar mana semayang hak dahulu. Zuhur dahulu, main zuhur lah dahulu. Walaupun waktu tu waktu asar. Tapi sunat je. Kemudian muallak pun sunat je. Lepas main zuhur, sakit perut, kita pergi masuk bilik air. Duduk setengah jam bilik air pun keluar, kita semayang lah asar dia. Muallak sunat je. Jamak takdim tertib sahih lah. Kena semayang zuhur dulu. Muallak. Lepas salam zuhur, kena segera takbir asar. Jangan putus muallak. Senggang lama mana putus muallak ni? Senggang teluh 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan. Kita bukan semayang 2 rakaat. Waktu tu. 2 rakaat yang ringan ni, 2 rakaat yang tak ada doa iftitah, yang tak ada surah. Tu dia panggil 2 rakaat yang ringan, hanya sekadar rukun. Fatihah, rakaat, apa semua 2 rakaat. Betul dah betul letak 2 rakaat tu 2 minit. Kalau teluh je 2 minit, putus muallak. Dia gitu. Pada ni. Mana kita tahu lepas main zuhur kita sakit perut kan?
Ha. Keluar apa tu dah mualak. Dah asal mana? Kena tunggu pukul 4 karang lah. Tak ada nak jamak dah lah. Ada ni. Kita sembahyang zuhur niat jamak takdim. Tapi lepas salam zuhur tu jadi kena masuk bilik air sakit perut. Jadi keluar tak ada dah asalnya. Kena tunggu waktu asal sendiri dah lah. Tak ada nak jamak dah lah. Sebab nak jamak takdim wajib mualak. Jangan jangan cerah, jangan pisah, teluh 2 rakaat yang ringan. Dia kata telus. Telus apa betul tak? Telus ni telus. Syarat ke apa je? Kita cakap teluh gitu je lah. Teluh muak. Muak. Teluh muak ya tu. Ada. Dia telus ni hok tak makan rasuah tu dah. Ke apa? Telur ke tu? Telus, jujur. Ni. Panggil apa? Maknanya jangan muak tak jadi. Jangan telus 2 rakaat yang ringan. Betul tak sebutan tak tahu. Sama juga. Jangan telus 2 rakaat yang ringan antara selesai khutbah Jumaat dengan takbir sembahyang Jumaat. Sama ke tu? Dia kena wajib mualak. Pada ni. Lepas je habis khutbah yang kedua Jumaat, kena segera sembahyang fardu Jumaat. Tiba-tiba tu imam batal wudu. Tu khatib batal wudu. Kena cari tu imam lain lah. Kalau tunggu tu khatib juga tu imam, dia nak ambil sembahyang tu belum belakang tu. Tak ada belah depan ni. Belah belakang tu. Lepas tu sempat kena masa 2 minit. Nasa tu imam tu berlari, tua rebah tu imam tu nak kena tu. Kena cari tu imam lain Tak ada. Tu khatib tu jugalah pergi ambil sembahyang cepat-cepat mari. Tak ada dah lah. Kena baca khutbah semula. Sebab apa? Sebab wajib mualak antara khutbah dengan sembahyang Jumaat. Dengan bahawa antara selesai khutbah dengan takbir Jumaat jangan teluh 2 rakaat yang ringan. Ni cerita mualak. Ada ni. Jadi mualak turun tak sama lah. Hak mualak azan iqamah yelah kalau setakat cakap sepatah 2, setakat diam sekejap tak putus mualak. Mualak Fatihah lain, mualak ketika membaca ayat Fatihah. Tapi biasa 2 tu tertib, lepas tu mualak. Jadi hak tertib lafaz azan iqamah tu kita maklum dia punya mualak tu. Mualak dengan bahawa lepas satu-satu kalimah azan iqamah sambung segera, jangan cerah lama. Setakat bercakap sepatah 2, setakat diam sekejap, walaupun sengaja sekalipun tidak putus mualak. Tak putus mualak. Bukan kalau kata kita bersing alhamdulillah pun tidak putus mualak. Tu tidak putus mualak ke tu? Ada ni. Kita tengok azan, tengok iqamah, bersing alhamdulillah, tak putus mualak. Itu tak sama dengan mualak ketika membaca Fatihah. Abilah. Ni 2 syarat lafaz azan dan lafaz iqamah. Yang pertama tertib, yang kedua mualak. Ketiganya azan iqamah ni dengan nyaring. Syarat nyaring ni qaid dia jika bagi berjamaah. Wallahu a'lam. Kemudian kita hari ni Babu Ismail mari kat lagi. Kemudian tong di luar tu kan sebelum ni dana Masjid Syekh Daud. Sekarang ni hak masjid hak Babu Wang Ismail. Nanti ni tengok ada kursi ni. Perasan ada kursi ni? Kursi ni. Jadi insya-Allah dalam 10 minit sebelum 10.30 tu abang siapa biar dia cerita sikit-sikit lah berkaitan dengan perkembangan awak masjid. Sebab Baba Wang sekarang ni dia dalam pembinaan buat masjid
Dia tengah pasang dia sekarang ni baru sudah hak atas. Atas tu baru sudah. Panggil apa tu? Atas rangka orang gitu. Hak atas tu tapi dia buat dengan besi. Kalau tempat kita ni, Ellen ni pun orang besi juga Ellen ni dah. Besi Ellen ni dah. Tempat dia pun besi juga sebab tempat dia kayu mahal. Tempat dia kayu mahal, memanglah tempat dia pakai besi. Jadi buat belah atas, dia punya besi atas tu 40,000 dah. Tanpa upah. Sekarang ni nak buat atap lah. Nak buat atap. Nak sesat atap. Lepas tu bubuh bawah ni boleh pakai. Buat dendeng sikit. Biasanya belah-belah sana. Buat masjid, buat madrasah gitu je. Siap atap. Atas bak latar tu boleh buat sikit-sikit. Dia pakai lalu dah. Masa saya ngaji dulu di pondok Naratiwak dengan Tuan Guru Babu Ismail Sepanjang tu, mula-mula tu Allah ni Allah tika je atas pasir. Allah tika je. Lepas tu buat seming depan. Seming kering kita pun pindah atas seming, buat seming belakang. Betul. Gitulah buat kodok kemampuan. Dia pentingnya siap atap pentingnya. Okey tu dah apa tu? Siap atap. Dia bukan kata siapa ke siap habis je. Lepas tu ada tak bagi tu? Tak ada orang kata. Yelah kita ingat semua kata awal-awal boleh tengok dulu. Hak gambar masjid tu. Luar tu lah, ya. Ada. Syekh Daud dak lah hak Babu Ismail luar tu. Punya bekah. Kan suka? Ada rumah. Dah depan pula. Mari cakap lidah sini. Mari cakap lidah. Abang semuanya cakap lidah. Ni muka surat 20 kalau Jawi. Jawi 20. Sifat kecelaan yang ke-8 riak. Sifat kecelaan yang ke-8 riak. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Riak. Ria'un. Riak tu bahasa Arab. Tapi kita jadi bahasa kita pun sifat riak juga. Dia asalnya ra'a, yura'i, mura'atan, wa riya'an. Itu asal dia, riak. Apa pengertian riak? Memperlihatkan amalan kepada manusia sama ada bertujuan mahukan pangkat di dalam hati manusia atau mahukan manfaat keduniaan dengan amal ibadah, seperti mahukan upah atau kepujian. Riak adalah haram dan dinamakan juga syirik kecil, syirik tersembunyi, syirik khafi dia panggil. Riak ni memperlihatkan amalan kepada manusia. Memperlihatkan amalan ni sama ada bertujuan mahukan pangkat di dalam hati manusia. Apa makna mahukan pangkat di dalam hati manusia? Maknanya biar manusia tu puji kita, biar manusia tu kata kita ni orang baik. Tu maksud gitulah. Mahukan pangkat dalam hati manusia ni makna biar manusia suka kita. Biar manusia kata kita ni orang baik. Itu makna mahukan pangkat di dalam hati manusia. Ada ni. Bukan pangkat Datuk Tan Sri ni.
Pangkat dalam hati manusia ni maknanya buat ibadah biar manusia ni puji kita. Biar manusia puji. Mana ni? Kita ni banyak ilmu ke, banyak amal ibadah ke, atau mahukan manfaat keduniaan dengan amal ibadahnya seperti mahukan upah atau kepujian. Dia riak yang pertama tadi, kita nak supaya dalam hati orang ni puji kita, gitulah dalam hati orang ni. Ataupun maksud riak ni maksud riak ni dalam buat amal ibadah kerana nak dunia. Gitu. Mahukan manfaat keduniaan dengan amal ibadah seperti mahukan upah atau kepujian. Kepujian tu hak contoh bertujuan mahukan pangkat di dalam hati manusia, contohnya kepujian. Adapun nak manfaat dunia, contohnya nak upah, itu di antara manfaat dunia. Tapi puji pun di antara manfaat dunia juga. Jadi ini takrif. Mana takrif riak. Jadi riak ni kita buat amal nak suruh puji. Kita buat amal nak suruh orang ni puji kita dengan amal ibadah yang kita lakukan. Hak ning ni semua ni sama ada mahukan pangkat dalam hati manusia ataupun mahukan manfaat dunia dengan amal ibadah. Yang ada ni bertujuan mahukan pangkat dalam hati manusia dengan amal ibadah, mahukan manfaat dunia dengan amal ibadah. Tapi kalau kita memang buat satu kerjaan nak suruh orang puji, lepas tu kita mudah nak nega nak apa daripada pekerjaan dunia, tak ada salah tu. Ada ni. Ini ni kita bertujuan supaya orang puji ni kita dengan amal ibadah. Tapi kalau kita tunjuk kerja kita ke orang, kerja kita mahir, kerja kita comel, kerja kita beralu, kerja kita ni cermat, lepas tu biar orang pun pakat kenang, pakat puji, lepas tu mudah kita nak jual, nak apa. Tu tak salah tu. Tu tak salah. Tu kita cerita ni. Kita cerita, saya kalau buat kerja ni saya akan buat gini beralu, cermat. Dia cerita kebaikan dia, kebaikan kerjaan. Ini bukan hak amal ibadat. Tu tak ada salah. Jaga sekara je lah. Jangan jadi sombong sudahlah. Jaga sombong tu, janganlah sombong pula. Oleh kerana kita kerja dunia ni pandai, bijak, beralu, tak ada orang lain, sombong. Tu dosa lah situnya. Tapi kita buat satu pekerjaan tu memang tujuan kita nak suruh puji. Lepas tu boleh kita menega jual. Tak ada salah tu. Ni kita tuntut pangkat dalam hati manusia dengan amal ibadah kita. Kita nak dapat manfaat dunia dengan amal ibadah kita. Tu dia panggil riak. Ada ni. Jadi riak ni lawan kepada ikhlas. Ikhlas, kita buat amal ibadah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu ikhlas. Buat amal ibadah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana nak kepujian daripada orang, dan bukan kerana untuk cari manfaat dunia. Bukan. Tu ikhlas, suci, bersih, licin, dengan bahawa amal ibadah kita semata-mata kerana Allah. Kemudian kerana Allah ni pun dia adalah pula dia punya level-level dia tu pula. Kerana Allah hak nombor satunya, kerana redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah nombor duanya, nak pahala, nak syurga. Kerana Allah juga tu. Tapi kalau kira hakikinya, sebenar-benar tak jadi kerana Allah dah. Jadi kerana nak kepada makhluk Allah. Apa makhluk Allah? Pahala dan syurga. Ada ni. Nak upah, nak ganjaran, nak gaji. Pada ni. Kenapa sembahyang kenapa rajin sembahyang? Kerana gaji dia besar. Ganda 27 benar. Kerana tu. Tu kerana nak gaji, nak pahala, nak upah.
nanti nak syurga. Tu bukan kerana Allah, itu kerana syurga. Tapi dikira kerana Allah. Sebab apa? Sebab syurga tu ditawar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditawar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikira kerana Allah juga tu. Tapi level yang pertengahan dah lah. Ada ni. Hak jenis nak pahala ni, dia ibadat ni jadi bermusim lah. Nak pahala bermusim lah. Tengok kan ya. Kalau bulan Ramadan, kan ni? Lebih lah daripada bulan lain. Sebab apa? Pahala berganda-ganda. Gi ke Mekah. Pergi ke Mekah lagilah. Pagi di masjid dah sampai ke malam. Sebab apa? Berganda-ganda 100,000. Balik kampung, tu kata jadi balik kampung dak dah. Jadi gitulah. Tapi ikhlas level pangkat pertengahan. Ikhlas ijma' ulama. Buat amal ibadat nak pahala tu ikhlas ijma' ulama. Gitu tangga kitanya, tak sudah kata apa lah. Yelah level pertengahan. Hak sebenar-benar reda Allah. Bulan Ramadan ke, dak Ramadan ke, tanah haram Mekah ke, tanah kampung kita ke, nak reda Allah sama je lah. Dak sama. Sebab apa? Sebab kita nak pahala. Jadi pahala tu, time pahala banyak kita rajin. Time pahala hak asal, hak biasa, kita jadi nak tunggu offer semua, promosi semua. Kalau harga asal tambah. Harga asal tambah. Nak waktu semua ni. Yelah, duk gitu je lah maknanya. Kerana Allah juga kita ni biasa ni orang ni, dia baca surah Waqiah kerana nak murah rezeki. Dia baca, dia semayang duha nak murah rezeki. Itu ikhlas juga. Ikhlas. Sebab ikhlas lagi dia panggil. Ikhlas. Walah dia nak dunia tu. Hak tadi nak syurga tu nak habuang akhirah. Hak ni nak habuang dunia. Nak merezeki, tapi rezeki daripada Allah. Gitu. Bukan kata kenapa dia baca surah Waqiah ni, boh diwi gaji tambah allowance RM10. Tu dah ikhlas gitu. Ada ni. Sekarang ni betul dia nak dunia, nak merezeki daripada siapa? Daripada Allah. Kerana Allah lagi tu. Tapi kalau kata yelah takut ada mata takut boh dia, kalau baca siapa-siapa yang semai duha tiap pagi, supaya murah rezeki, syarikat dia maju, ditambah sagu hati. Contohnya tambah sagu hati. Tak ada apa-apa kalau boh buat gitu, tapi hati kita kerana Allah lah, jangan kerana duit tu. Tak ada salah dia buat gitu. Ada ni, mana murah rezeki ni daripada Allah. Mana dia nak habuan dunia, tapi rezeki daripada Allah. Dia bayar zakat. Kenapa dia bayar zakat? Kerana takut kena musibah atas dunia. Kalau zakat tak bayar, nanti kan Tuhan turun balas, Tuhan ambil habis harta kita hak lain. Dia pun bayar zakat kerana nak lepas daripada mudarat dunia. Bukan kata kenapa bayar zakat kerana nak lepas daripada neraka. Itu kerana akhirah. Ada ni. Dia berzakat kerana nak pahala masuk syurga, kerana nak lepas dari neraka. Dah. Dia berzakat bukan hak syurga neraka. Dia berzakat nak selamat harta dia atau dia takut Tuhan tarik. Ni. Abang apa ni? Ikhlas juga hak paling rendah sekali. Macam kadang-kadang orang nak mengurangkan was-was sebelum sembahyang dibaca surah An-Nas. Kenapa? Kerana nak menghilangkan was-was. Tu hak paling rendah. Yelah paling rendah lah. Ikhlas lagi paling rendah. Dia hamil, dia baca surah Yusuf. Anak dicomel gua, dia tak tahulah. Mana kenapa tu? Kerana akhirat, kerana dunia. Nak suara comel. Dunia. Dak sekarang ni kalau dak kena hamil tak baca surah Yusuf tu. Kena hamil dia baca tu. Kalau kena pahala dia baca semua. Kan ni. Tu hak ikhlas. Ikhlas ni ada level-level dia pula. Jadi riak ni lawan kepada ikhlas.
Ha. Ikhlas sungguh niat sembahyang ke mana? Cuba baca niat sembahyang. Saja aku sembahyang pada zuhur kerana Allah. Apa makna kerana Allah? Dan apa makna kerana Allah? Ha? Kerana redha Allah. Itu hak nombor satu. Ni kerana syurga Allah ke gitu? Tapi tak apa tu sebenarnya. Sebut je kerana Allah. Iyalah, tapi kerana tu lah kita nak. Itu dia panggil ikhlas pertengahan tu. Ikhlas hak solid sungguh tak ada kerana Allah semata-mata. Sama lah baca Yasin apa pun gitu belaka je. Pahala mana ni. Jadi kita ni kalau nak upah, kita kalau nak upah ni bukan umpama hamba dengan tuan. Nak upah ni antara pekerja dengan majikan. Kalau hamba dengan tuan, hamba nak apa? Hamba tak ada apa-apanya hamba ni. Ikut tuan lah, tuan pergi makan. Apa ada? Atau bahawa hamba sungguh. Ning, nak tu, nak ning, itu pekerja dengan majikan. Kalau majikan lambat je bayar upah, bayar gaji, tak buat kerja dah lah. Tu umpama pekerja dengan majikan. Kita ni hamba dengan tuan ke pekerja dengan majikan? Hamba kerana Allah lah, bukan kerana upah. Tapi hak ni sini boleh sebut ikhlas du sini. Sini boleh sebut belaka. Hak riak pun dikatakan Allah. Sini kita boleh kata saya buat amal bukan kerana pahala, kerana redha je. Cuba tengok kau, bulan Ramadan dengan bulan lain beza ke tak? Kalau kerana redha kenapa beza? Duduk Mekah, duduk di Malaysia, beza ke tak? Beza. Kalau kerana redha apa beza? Kerana pahala dia beza tu. Memang gitulah level orang awam gitu. Tak apalah. Mana asal ikhlas. Asal ikhlas. Kemudian kita nak ikhlas tinggi tu atas kurniaan. Tu tak boleh nak laku-laku nak tu. Atas kurniaan. Apabila dalam dia kuat. Akhirnya lillahi ta'ala redha semata-mata. Ni tak boleh nak laku-laku ni. Ni tak boleh nak buat-buat. Cuma nak pahala, nak syurga, ikhlas ijma' ulama'. Tapi ada orang ceramah, orang buat amal nak pahala, tidak ikhlas, syirik kepada Allah. Ni karuk ni. Dalam hikam Taqu Pulamani menyatakan bahawa wa amal kerana nak pahala, ikhlas ijma' ulama'. Dalam hikam Taqu Pulamani. Walaupun dalam kitab hikam ni, orang yang wa amal nak pahala adalah huraian hikam Taqu Pulamani, seumpama orang sembah berhala. Seumpama, faham tak ni? Tapi jangan duk baca sendiri. Baca dia kata syirik ni sebab sembah berhala syirik. Faham tak ni? Dia nak buat perumpamaan. Nak buat perumpamaan, dia nak nanti serupa belaka. Serupa sikit pula perumpamaan dah. Dia ni seperti harimau. Harimau ke mana dia manusia? Ada setepak, ada wajah syabah, ada setepak. Apa dia? Bekeng, nyata je. Hak lain tak ada seperti harimau. Dia ni seperti lembu. Lembu kat mana pula? Kurang cerdik. Ada ni. Kadang-kadang serupa lek-lek. Serupa lek-lek. Serupa dekat-dekat. Lek-lek lah. Leh-leh lain. Leh-leh. Tu lain leh-leh. Lek-lek. Serupa lek-lek. Serupa dekat-dekat. Serupa dekat-dekat ni. Akhirnya orang dah kata dah seperti harimau. Mamak ni rimau. Rimau lalu dah. Tak ada seperti, tak ada dah. Mamak ni lembu. Lembu lalu tak ada dah sepertinya. Sebab apa? Dekat sangat lah. Dekat nak serupa. Tapi suka betul apa sikit je. Jadi kata seperti sembah berhala ni. Orang sembah berhala kan apa? Kerana bagi anggapan dia, berhala tu bagi manfaat. Anggapan dia lah. Berhala tu boleh bagi manfaat. Gini juga. Kenapa dia buat semayang? Kerana semayang boleh pahala nak masuk syurga. Bukan kerana Allah pun.
Kerana nak pahala nak syurga, tu nak bandingan. Seperti sembah berhala, bukan pada pihak syirik, jangan salah faham. Ni baca sendiri ni. Ada ni. Ada ni. Orang salah faham pula, orang tasawuf buat amal bukan nak syurga kena-kena. Dia kata orang buat amal, orang tasawuf buat amal bukan nak syurga kena-kena. Oh, jadi kalau tak mau syurga, di hari akhirah ada dua tempat aje. Satunya syurga, satunya neraka. Orang tasawuf nak neraka, dia kata. Dia salah faham sangat. Dia bukan nak syurga, dia nak lillahi ta'ala, redha Allah. Bila dapat redha Allah, bukan setakat syurga, Jannatul Firdaus. Tu. Faham tak ni? Dia saja je nak nguduh. Saja nak nguduh, dia tertasawuf, tambah pahala, tambah syurga, tambah pahala, tambah syurga. Dia nak apa? Nak redha Allah. Dah nak redha Allah, apa balasan bagi orang yang Tuhan redha? Syurga lah. Syurga lapis atas laginya. Nak panggil apa ni? Saja je sebenarnya. Saja nak nguduh. Saja nak nguduh. Wa imma ilmu tasawuf, wa imma ilmu pekoh sekarang ni. Pekoh pula hidup main hak khilaf-khilafiyah. Hak mazhab Syafi'i, patut dia nak tolak mazhab Syafi'i. Kalau bab pegangan pula dicari golongan-golongan yang pegangan terpesong, diberi ruang, diberi tempat. Nampak sangat orang kita ni kurang ni. Bukan setakat kata dak amati bab pegangan, dak reti pegangan sebenarnya kadang-kadang. Tak reti pegangan. Tak ada nak beza manakah pegangan ahli sunnah wal jamaah, manakah pegangan yang salah. Sebab tu kadang-kadang mereka yang pegangan jelas-jelas salah, diberi ruang, diberi peluang, diberi tempat. Lepas tu ada pula orang jahil, dia kata kita ambil hak molek, hak tak molek kita tak sambil. Kamu tahu ke hak mana hak pegang molek, mana pegang hak tak molek? Kamu orang awam. Kita nampak pegangan ni salah satu cukup dah, tak tambah dah. Ada nampak pegangan. Dalam pegangan kita tidak ada tolak ansur. Tapi pandai pula, biarlah kita hak molek kita ambil. Hak tak molek kita dah ambil. Kita tahu mana molek tak molek. Ini nampak pegangan ni halus. Dan ni mai golongan-golongan yang bukan berlatar belakang pengajian akidah pun. Pada ni bukan betul-betul mahir fakar dalam bidang akidah, bukan. Ni golongan-golongan ni kadang-kadang bawa benda ni aliran-aliran terpesong. Kadang-kadang yalah orang-orang kita ni dia tak boleh nak nilai, tak ada usul periksa, dia beri peluang molek je. Hak jadi mangsanya orang awam. Bila hak mari tu pula cakap pula pandai. Banyak pula didatangkan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi. Lepas tu huraiannya bertepatan tak dengan ahli sunnah jemaah. Kita orang awam tak tahu. Bunyi ayat Quran, iyalah. Bunyi hadis Nabi, iyalah. Iyalah ayat Quran tu, iyalah ayat Quran. Hadis Nabi tu, iyalah hadis Nabi. Huraian dia. Sebab Mu'tazilah yang terpesong pun dia berdalilkan dengan ayat Al-Quran. Kalau kita buka dalam kitab-kitab, macam mana pegangan terpesong, mereka pun menggunakan dalil ayat Al-Quran tetapi pemahaman yang salah. Ada ni. Jadi macam mana kita orang awam nak membezakan pegangan tu pegangan yang salah. Sebab apa? Sebab kita pun tak reti mana juga. Kan? Kemudian tak siapa lagi? Tak ada lagi belakang? Kemudian tajuk lain ni, tanya berapa orang siapa tak lagi? Kemudian tengok dalam kitab siapa tak lagi? Bukan dalam kitab ni. Tengok tak ke belakang tu kan. Tak apa lagi? Kejeng. Asbang Taki. Dia tunggu 10 nak berhenti ya. 10 nak berhenti. Alhamdulillah. Dia bab ilmu ni, bab akidah ke, bab tasawuf ke, bab pekoh, hak paling mudah. Pekoh hak paling mudah. Tapi kalaulah tidak belajar molek, hukumnya terang-terang salah. Walahal bendanya tak payah mana. Tu pekoh hak mudah. Pekoh hak mudah pun ni sama telah pula akidah halus.
tasawuf pula, tasawuf hakikah pula dia baca hikam pun semua tu. Tu halu. Kita hurah cara-cara kasar sudah, cara syariat sudahlah, itu bukan tasawuf syariat. Tak kena kepada maksud kita. Ada ni. Jadi akidah ni halus. Macam sebut tadi pekoh hak mudah pun kalau tak belajar molek. Terus ni hak dicerita tu salah. Yang mana kadang-kadang kita dengar ceramah, pandai dia cerita. Berbentuk kesedaran lah, berbentuk kesedaran. Berbentuk cerita rumah tangga. Isteri yang solehnya macam mana. Tiba-tiba orang tanya bab hukum hakam sedikit, bab peka. Hak mudah je. Jawab pun tak mudah. Apa tak belajar jawab gitu pakai akal. Sebab apa? Sebab hak orang tanya tu hanya masalah peka hak asah-asah je. Bukan hak pelik-pelik pun. Tapi kenapa jawab salah? Dia tak belajar. Lepas tu dia pandai cakap tu, itu kepetahan dia. Orang petah bercakap ni, dia cerita boleh bawa macam kita jadi sedar. Cerita ni tanggungjawab kita begini. Mana? Ada ni. Itu panggil penceramah. Tapi lagi pada bab hukum je. Ni sama telah kalau bab pegangan. Bab pegangan sama telah lah. Tu kena cermat molek kitanya. Bab pegangan kena cermat molek. Imam dalam TV sekalipun kita kena cermat molek. Biar bahagian kitanya, biar kita betul-betul boleh membezakan antara yang sebenar akidah Ahlussunnah Jemaah dengan akidah yang terpesong. Biar betul benar ni, biar kita jelas molek pada ni dalam bab pegangan. Sebab tadilah kadang-kadang orang pegang terpesong pun kadang dapat tempat. Dapat tempat sebab apa? Sebab yang menganjur tu pun tak faham berkaitan dengan kedudukan pegangan tu sendiri. Sebab ialah kadang-kadang waktu kuliah, waktu kelas pun ilmu tauhidnya tidak dibicarakan. Kalau dibicarakan ilmu tauhid pun secara sepintas lalu sahaja, secara apa? Secara mendatar. Secara mendatar. Secara ngapa bukan gitu je. Kita tambah tu. Silat sining tak ada benda lah. Silat nampak pegangan tu tak benda. Pegangan biar sebenar, pekoh kita amal zahir biar betul. Ni hati biar betul. Hati yang betul, amal ibadah yang kita lakukan semata-mata kerana Allah, bukan bertujuan untuk dapat pujian orang dan bukan bertujuan untuk mendapat habuan dunia daripada amal ibadah yang kita lakukan. Nak panggil amal ibadah ni hak betul lah panggil amal ibadah. Amal ibadah betul ni hak ada akidah. Amal ibadat kalau kata semayang dengan ilmu. Kalau kata ngaji Quran dengan ilmu. Tu amal ibadat. Kalau ngaji Quran pun salah hukum dah. Tu dah ceritalah. Ikhlas ke tak ikhlas? Saya baca Quran salah pun saya ikhlas. Ikhlas dia pun. Yang awak-awak tu baca Quran sedap kerana ngaji ramai tu guru, ikhlas ke tak tahu Nak nyoho tak tahu dia baca sedap. Pula dah. Dia baca salah, dia ikhlas. Orang hak baca comel tu ikhlas kedak dah tahu, dia boleh tomah pula orang. Ada ni. Kita nak kata amal ibadah jangan bertujuan kerana yang lain. Amal ibadah. Amal ibadah yang sebenar baru dipanggil amal ibadah. Kalau tak sebenar dia tak panggil amal ibadah. Kalau tak sebenar dia tak panggil amal ibadah. Ada ni. Amal ibadah akidahnya betul, cara buatnya pun betul, kerana Allah. Jangan bertujuan yang lain daripada Allah. Mana tuan-tuan tujuan dia mahu pangkat di dalam hati manusia supaya dipuji. Ini dipanggil riak. Ataupun nak dapatkan manfaat keduniaan seperti mahukan upah. Ini pun riak. Yang mana riak ni adalah haram ijma' ulama. Haram ijma' ulama, bukan setakat haram ijma' ulama, bahkan dosa besar. Dia haram ni ada dua. Ada haram dosa besar, ada haram dosa kecil. Hak riak ni haram dosa besar. Ada ni. Dan dinamakan juga syirik kecil, yakni syirik tersembunyi yang kita kenali dengan syirik khafi.
Firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Situ. Mereka yang sembahyang serta riak. Betul baru siapa dah tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi cerita kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa la udwana illa 'alal zalimin. Salam hormat kepada afadil ustaz kita ni dan semua muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dengan limpah kurnia-Nya sehingga dapat kita bersama-sama untuk mempelajari ilmu agama. Jadi alhamdulillah, sebagaimana ustaz awal ni dah atas bagi tahu dah, bagi maklum lah, maknanya saya mari ni untuk nak bagi maklumat lah bagaimana dah tempat bangunan pondok di rumah tu Katuk Raja nah, bagaimana sudah maklum dah moci-moci ni. Jadi buat setakat ni dah naik dah. Barangkali moci-moci sudah tengok dah tu pepeluk tu. Tak ada lagi. Tak ada pepeluk. Tak ada pepeluk. Ada. Mana suai email dah ada hak suai email boleh dah. Ya alhamdulillah. Jangan mana ada degi suai email tu ada dah lah mana orang tular dah. Jadi setakat ni buat bangunan tu masjid lah. Bangunan untuk nak buat budak-budak belajar agama. Masjid tu bukan masjid kampung, tak masjid untuk pondok. Masjid untuk pondok persendirian. Maknanya sana tu dia tak susah masjid, mudah aja buat apa biji pun. Ya boleh. Maknanya buat rumah sendiri, buat apa ni untuk pondok boleh lah. Mana saya kira kata labo bila kata kita duduk dalam masjid, bila kita niat i'tikaf dalam mazhab kita Syafi'i ni. Jadi setakat ni sekarang lah ni tukar duk buat kuda atak lah, buat dengan besi. Nak balik nak buat atak lah, nak buat atak, lepas tu nak buat semik. Nak buat semik di bawah tu tak apalah, boleh buat kerja dah, boleh sambil buat. Boleh tu buat boleh jalan dah program. Maknanya tak dini tak ada lagi, tak apalah, kita asuh buat boleh tak. Bila tak dulu maknanya panas tak kena, kalau hujan turun agak apa ni, kalau kemarin hujan tak kena, tak basah di bawah, boleh duduk dah. Boleh kerja dah, bukan kata sudah dulu 100% tu, tidaklah. Tu cara sana macam tu. Jadi saja ni nak ucap terima kasih lah kepada mokcik-mokcik nak. Lebih kurang banyak tahun dah cik deh. Cik dah sapa dah, baru ni pun saya duk tunggu-tunggu juga. Mana mokcik-mokcik tak sapa musim buah tu. Berapa orang je pergi. Ya cik ni sudah lepas tu kamar-kamar pergi dah. Jadi setakat ni untuk nak jadi masjid tu nak ada atap, lepas tu ada lantai sikit. Itulah. Jadi maknanya daripada awal-awal hingga sampai tahap ni
daripada tenaga-tenaga makcik-makcik yang bagi sumbangan kepada pondok. Pondok ni sudah ada nama dah. Pondok Darul Ansar. Darul Ansar Kampung Tok Raja. Darul Ansar Kampung Tok Raja. Jadi ada alaqah lah yang meletakkan nama ni kena kepada babuk lah. Babuk Espanyol maka saya pergi minta dia tu minta letak nama. Jadi saya minta lah ke dia kata babo kalau boleh nak ada hubungan kait lah di antara pondok Espanyol ni dengan pondok Tok Raja. Maka kak minggu jugalah duk fikir nama tu. Habis kurang 2-3 minggu saya pergi sama dia tu. Dia pun jawab kata ginilah, dia kata kalau boleh gak nak tak Darul Ansar. Satu lagi Darul Ridwan. Darul Ansar dia kat pondok Espanyol ni Darul Muhajirin. Kat pondok Tok Raja Darul Ansar. Jadi ada hubungan kait lah. Boleh setakat ni jadi alhamdulillah. Terima kasihlah kepada moci-moci, poci-poci sebagaimana duk bagi sumbangan. Kita ingat kata perkara ni tak rugilah untuk kita di akhirat itu jamin benar-benar tentu wajib kita boleh terima ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tubuh diri kita tak pernah sapa, tapi apabila pelajar-pelajar duk guna masjid kita buat sematu duk guna ke tempat-tempat kawasan untuk pondok tu nah sehingga dia tu untuk nak menuntut ilmu agama, siapa dia dapat ilmu balik rumah mana tu kekal siapa pada kita sama masa kita hidup, semasa kita tak ada mati dah pun pahala tu jelira siapa dah itu. Itulah jelira sana panggil jelira. Jelira dak. Maknanya jelira turun pergi walaupun kita duduk dalam kubur pun amalan ni turun pergi. Tu harta kita yang kita sudah guna. Yo. Jadi saya ni sebagai anak maklum lah 10 jari sungguh usaha berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah macam mana ni aku nak buat satu tempat pengajian. Tujuan ni bukan tujuan lah, tujuan nak manfaat kita juga. Sebab bila kata kita tinggal ilmu yang orang duk guna tu, kita mati pun boleh juga. Maknanya pihak saya ni kalau boleh sepatah dua kata duk royak kepada budak-budak kak, kita mati kita boleh bahagian ni. Makcik boleh bahagia harta, kita sokong dia. Masing-masing dia itu kan pakak-pakak boleh manfaat berlaku di akhirat nanti. Itulah tu nak ucap terima kasih. Lepas tu nak jepuk sungguh-sungguh hati ni kalau boleh pergi sana kak. Baru ni pun duk tunggu sungguh. Moga saya pun raya ada puasa ni dah. Yalah sudah suku. Jadi musim-musim buah baru ni. Jadi setakat ni tahun dapat tu saya nak rusmi dah. Lepas tu dah bila kata sudah rusmi nak buat makan. Kalau tengoklah kalau masa tepat tu dah siap molek tu dia kata nak mari padah lah sini ya. Tempat-tempat duk pergi mana waktu tepat tu nak mari padah. Mari madah. Ngelek dah panggil padah. Padah pergi sana. Buat rumungi lah ni ustaz kita ada dah ni. Dia selalu pergi. Selalu pergi. Itulah dia. Itulah lebih kurang sebagaimana maklumat. Setakat ni itulah dia. Jadi nak simpan tepat sikit lagi, lepas tu nak beri teduh atak tu. Teduh atak buh latai. Cukup dah. Terima kasihlah kepada makcik-makcik, pakcik-pakcik yang nunggukan masa untuk beri makluman perkara itu tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lewat sikit muka kejap. Sudah 10 10